Ibu sudah mana? Sudah? Lukiskan ni? Sudah. Betul lah? Sudah. Mana Syafina? Syafina tak ada. Okay. So kita pergi masuk untuk uji DD19. Ini untuk latihan lain pula. Okay. So ini semua latihan subjektif lah. Okay. So uji DD19. Okay. Uji DD19 ni berkenaan dengan cahaya bergerak lurus. Okay. Cahaya bergerak lurus. Okay. So kita tengok sini Amir sedang membuat penyiasatan, iaitu Amir gunakan sebatang salur besi. Okay, salur besi untuk melihat cahaya lilin seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okay, so dia nak tengok lilin tersebut dengan menggunakan sebatang salur besi. Okay, salur besi. So sekarang ni, okay, 1A. Kemudian adakah Amir dapat melihat cahaya lilin itu? Tidak. Jawapan dia? Tidak. Okay. Jadi kat situ kita hanya letak tidak saja. Okay, jangan tambah apa-apa lagi. Okay, jangan letak tidak kerana besi tersebut bengkok. Jangan macam tu sebab awak kena jawab apa yang ditanya. Jadi dia kata situ dapat ke tidak, awak tulis sini tidak sahaja. Okay, tidak. Okay, kemudian dekat bawah tu baru bagi tahu alasan. Sebab sini berikan sebab bagi jawapan kamu. Kenapa Amir tak nampak? Cahaya bergerak lurus. Kerana cahaya bergerak lurus. Okay, kerana cahaya bergerak lurus. Okay, ataupun memang betul cahaya bergerak lurus, tapi kita kena bagi tahu cahaya tersebut tidak dapat nampak kerana salur besi ini bengkok. Okay, kita bagi tahu macam tu. Kita bagi tahu sebab dia. Kenapa dia tak boleh. Kita bagi tahu, betul lah tu yang awak cakap tadi tu. Tapi yang ni dia nak tanya kenapa dia tak boleh nampak berdasarkan dengan objek yang digunakan. Okay. Sebab besi tu bengkok. Sebab besi tu bengkok. Okay. Lalu cahaya tidak dapat melaluinya. Macam tu. Okay. So jawapan dia macam ni awak buat. Okay, cahaya tidak dapat. Okay, cahaya tidak dapat lalu. Okay, jangan lalu lah, melalui. Okay, tidak dapat melalui salur besi yang bengkok. Okay, kalau cahaya bergerak lurus boleh, tapi awak kena tambahkan. Cahaya bergerak lurus disebabkan besi tersebut bengkok, maka Amir tidak dapat melihat cahaya tersebut macam tu. Okay, boleh. Jawapan Suganten tadi boleh, tapi awak kena tambah macam tu Suganten. Okay. Okay. Kenapa ni menghiasi? Boleh? Cikgu teruskan soalan nombor 2. Chabinas boleh? Dah dapat salin? Cikgu padam Okay, so ni nombor 2. Okay. So pada situasi manakah menunjukkan tandakan betul pada situasi yang menunjukkan cahaya bergerak lurus. Okay, cahaya bergerak lurus. Jadi sekarang ni mana satu cahaya bergerak lurus? Ini adalah, okay, ini adalah, okay, cikgu tutup suara. Nanti awak jawab dekat. Okay, so ini adalah apa tu, panggil sebagai rumah api. Rumah api. Okay, rumah api ni dia memberi cahaya supaya kapal-kapal boleh melihat di mana ada land, ada pulau ataupun ada tanah macam tu. Okay. So ini tujuan dia untuk bagi tahu pelayar-pelayar. Okay, supaya depan tu ada halangan. Diorang tak boleh ke depan lagi macam tu. So ini tujuan rumah api. Okay, so rumah api ni cahaya dia bergerak lurus atau tidak? Ya, lurus. Okay, so kita tanda right kat sini. Okay, manakala ni pula. Okay, yang ni pula, okay, ini adalah dekat, contohlah ini adalah land. Okay, ini ada land. Lepas tu sini ada sungai. Okay, so nampak tak dia ada reflection, ada pembentukan bayang-bayang kat sini. Okay, so ini adakah cahaya bergerak lurus di? Tidak. Okay, betul. Sebab ini adalah pembiasan cahaya. Pandai. Okay, so ini pula.
Okay, lampu daripada stage kan biasanya dekat pentas. Mesti ada lampu macam ni. Jadi adakah cahaya bergerak lurus? Bergerak lurus? Ya, bergerak lurus. Pandai. Okay, so D. Okay, ini adalah dekat hutan. Contohnya dekat hutan. Kemudian cahaya matahari akan menerangi hutan tersebut. Nampak tak? Okay, macam ni. Jadi ini adalah bergerak lurus ataupun tidak. Ya, pandai. Okay, so bergerak lurus. Okay, pandai. Jadi jawapan dia A, C dan juga D sahaja yang betul. Untuk B salah. Okay, sebab ni pembiasan cahaya. Okay. Okay, kemudian tengok pula uji diri 20. Okay, uji diri 20. Ini adalah saiz bayang-bayang. Okay, ni bentuk bayang-bayang. Okay, so kemudian sini okay, yang digerakkan nampak tak? Dia kata sini dia ada sumber cahaya, patung dan juga skrin. Okay, kemudian dia kata sini jarak antara patung dengan skrin. Okay, sekarang ni objek ni yang bergerak ke arah skrin. Okay, ingat cikgu kata hari tu kalau bayang-bayang skrin dengan sumber cahaya mesti tidak bergerak. Yang bergerak adalah objek. Antara objek dekat dengan sumber cahaya ataupun objek dekat dengan skrin. Dan sekarang ni objek dekat dengan skrin. Okay, semakin dekat dengan skrin. Okay, so kita tengok jarak dia. Mula 20. Okay, 20 daripada skrin. Maksud dia, dia berada dekat dengan skrin. Okay, patung tu 20 kat sini. Kemudian 30 dekat sini, kemudian 40 kat sini. Jadi, bila dia berada dekat dengan skrin, bayang-bayang yang terhasil adalah kecil. Okay, manakala 30 kat sini, okay, cahaya saiz bayang-bayang adalah sederhana. Manakala dia jauh sedikit daripada skrin, iaitu 40 cm, dia menjadi semakin besar. Okay, so sekarang ni nyatakan hubungan antara jarak patung dari skrin dengan saiz bayang-bayang. Ingat tak cikgu jawab macam mana hari tu? Satu hubungan kita kena gunakan semakin kerana ada jadual. Sini ada jadual, jadi kita kena guna semakin. Okay, lepas tu cikgu ajar awak juga, awak kena ambil antara yang paling kecil jumlah dia ataupun yang paling besar jumlah dia. Jangan ambil 30. Awak pilih antara satu. Okay, so jawapan dia, siapa nak cuba? Cikgu buka mic. Okay, so siapa nak jumpa? Macam mana jawapan dia? Jawapan saya adalah Semakin apa? Kita kena gunakan semakin pemboleh ubah dimanipulasi, semakin pemboleh ubah bergerak balas. Itu jawapan, itu cara jawab dia. semakin patung dekat semakin cahaya patung tu akan besar. Kan kita kena cari ni. Okey, betul lah tu. Tapi awak kena gunakan yang ini. Semakin dekat jarak antara patung dengan skrin, semakin kecil saiz bayang-bayang. Macam tu, just J. Okay? So, awak pilih yang ni lah 20 ni. So, 20 dekat jarak dia. Okay, 20 ni dekat jarak dia. Jadi, kita kena letak semakin dekat. 20 ni dekat kan dengan skrin. 40 ni jauh. Jadi siapa yang nak jawab jauh pun boleh. Tengok semakin jauh jarak antara patung dengan skrin, semakin besar saiz bayang-bayang pun boleh. Okay, ingat kalau dia kata situ satu hubungan antara PM dengan PB, awak kena gunakan macam tu. PM boleh ubah dimanipulasi dan juga PB bergerak balas. Semakin dekat jarak antara patung dengan skrin, okay, semakin kecil saiz bayang-bayang. Okay, itu cara dia. Kalau tak pun awak tak nak dekat ni kan, awak nak 40 awak nak gunakan pun boleh. Awak kata semakin jauh jarak antara patung dengan skrin, semakin besar saiz bayang-bayang. Ingat ni formula dia kalau ada satu hubungan antara. Okay, syarat dia yang pertama, okay, mesti ada jadual. Bila ada jadual baru gunakan semakin. Jika tiada, awak kena bagi reason, bagi sebab macam tu. Okay. Saya harap lepas ni korang ingat lagi macam mana nak jawab ni.
Kan banyak soalan akan tanya macam ni kan? Sama saja. Apakah satu hubungan antara jarak antara patung dengan skrin dengan saiz bayang-bayang? So pilih yang atas sekali ataupun bawah sekali. Okay? Bawah Boleh? sekali. Ataupun awak pilih sebab kadang-kadang dia akan misplace juga kan? Awak pilih yang paling kecil ataupun paling besar. Dia punya pemboleh ubah dimanipulasi. Okay? Pemboleh ubah dimanipulasi. Okay, sekarang ni dia tanya awak nyatakan corak perubahan saiz bayang-bayang antara apabila jarak antara patung dengan skrin tambah. Yang ni. Apa dia punya corak perubahan? Ni, 20, 30, 40. 40. Tak, maksud cikgu apa dia punya corak perubahan? Dia menurun ke menaik? 20, 30, 40. 40 menaik. Okey, so 20, 30, 40 dia menaik. Okey, betul. Awak cakap sini bertambah pun boleh, menaik pun boleh. Menaik ataupun bertambah. Okey, tapi cikgu rasa yang sesuai bertambah lah. Okey, bertambah. Jangan letak semakin lah. Letak bertambah, menaik. Ataupun awak letakkan menurun dan berkurang. Macam tu. Okey? Jangan letak semakin. Ini corak perubahan. Corak perubahan kena beritahu macam tu lah. Bertambah, menurun. Macam tu. Okey. Okey? Yang lain boleh? Boleh. Okey. Ya, cikgu teruskan dengan soalan seterusnya. Tak dapat betul cikgu. Okey, kemudian nombor 2. Raja di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dilakukan oleh seorang murid. Okey, seorang murid lakukan penyiasatan. So sekarang ini lukiskan pada cikgu apakah bayang-bayang terbentuk jika kita letakkan bentuk ini, objek ini, okey, mendekati cahaya. Jadi macam mana saiz dia dan juga bentuk dia. Bentuk bayang-bayang. Dia akan jadi macam mana? Besar Medium. dan bentuk segitiga. Ya, betul. Dia bentuk besar, pandai. Dia mesti bentuk besar. Okey, awak letak besar. Okey, letakkan besar. Kemudian mesti warnakan gelap. Warnakan dia warna gelap. Boleh? Okey, warnakan dia gelap. Okey. Jangan mana. Kerana apa? Kerana dia bayang-bayang. Jangan letak ni. Lagipun dia adalah objek bukan pegun, objek apa nama dia? Legap. Okey, objek legap. Disebabkan tu kita kena letakkan warna kat sini. Objek legap tahu kan? Dia bentuk macam pepejal. Okey, tiada bentuk dia Sudah. padat. Okey, sebabkan tu awak kena tulis macam ni. Pastikan besar dan juga bentuk segitiga. Okey? Okey. Maka alatan. Okey, Siap. boleh? Oh, belum lagi. Okey. Senang kan soalan dia? Yang penting baca betul-betul. Okey, baca betul-betul dan jawab ikut apa yang soalan tu tanya. Jangan jawab yang merepek-repek Dan juga sains ni direct je. Dia tanya awak apa, awak jawab saja. Tak perlu macam BM. BM kita kena salin kan ayat yang depan. Okey, ayat soalan dia. Tapi ni tak perlu. Okey? Cikgu pergi soalan seterusnya. Okay, soalan 21. Okay, uji diri 21. Okay, so sekarang ni namakan alat yang kita gunakan dalam prinsip pantulan cahaya. Ini alat dia apa? Kita panggil sebagai? Cermin. Cermin. Cermin? Gigi. Ya, cermin. Betul, cermin gigi. Tapi kita bagi tahu sini cermin pergigian. Sebab itu nama pusat tu. Okay, panggil sebagai cermin pergigian. Okay, betul. Kemudian B, apa yang ni pula? Cermin kereta. Cermin kereta. Tapi yang ni berada kat mana ni? Dekat tepi kan? Jadi kita panggil sebagai cermin Tepi kereta. Side mirror. Side CC. mirror. You tu side mirror tapi that one is English. Kita kena beritahu dalam bahasa Melayu. So, cermin CC. Cermin CC kereta. Okay, boleh faham? Cermin sisi kereta. Sebab sisi maksud dia tepi. Okay, kita panggil sebagai tepi lah. Cermin sisi kereta. Okay, kemudian C apa jawapan dia? Nama dia ni apa? Yang dekat dalam submarine, dalam
kapal selam? Bioskop. Hmm? Bioskop. Bukan. Depan tu salah. Kop tu betul. Apa Jasjid? Cepat ingat. Jasjid dia ingat tapi dia kadang-kadang dia miss ni. Okay, cepat. Jasjid betul lah tu. Hampir betul. Apa dia? Yang lain apa jawapan dia? Kenapa kena? Tu kena buat ni. Periskop. 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 Pandai. Ha, kan? Jasjid, you see? You are clever see. Tapi you balik-balik lupa. Periskop. Ya, periskop betul. Okay, kemudian D kita namakan sebagai Cermin. cermin apa? Cermin? Cermin muka. Ya, cermin muka. Cermin muka. Okay, betul. Cermin muka. Nani sundilah tadi dia. Okay, cermin muka. Okay, yang lain sudah? Sudah cikgu. Okay, sudah. Sekejap. Boleh nak? Oh. Okay, so soalan seterusnya. Syang. Dah salin kan? Cikgu tuliskan. Sudah. Terusnya yang di Okay, 22. nombor 2. Lengkapkan Ni gambar macam rajah. dah buat. Yang ni apa? Ingat tak hari tu? Ini nama dia apa ni? Kesan pantulan kan? Cahaya pada permukaan cermin. Ini adalah, okay, cikgu beritahu. Okay, yang ni adalah cermin. Okay, yang ni adalah cermin. Okay. Kelar. Lepas tu ini cermin, kemudian apakah sinar ni? Nama dia. Lepas tu apa sinar ini pula yang terhasil? Macam mana bentuk dia? Okay, cikgu tanya dulu. Apa nama sinar ni? Kita panggil sebagai sinar? Sinar 7. Sinar 7. Pandai. Okay, sinar 7. Okay. Kemudian sinar ni yang ni macam mana bentuk dia? Kita nak lukis ni. Sinar dia. Bentuk macam mana cikgu ajar hari tu? Dia mesti bentuk? Macam V. Ya, V betul. V. Okay, pandai. So bentuk V. Pastikan awak lukiskan macam ni ya. Awak lukis dulu V, macam ni bentuk V. Kemudian mesti ada anak panah menunjukkan dia pergi ke arah situ. Macam ni. Okay. Pastikan ada anak panah. Ada ni. Okay. So nama apa ni sinar ni? Sinar 7. Sinar 7 dengan sinar? Sinar V. Bukan. Sinar 7 pergi. Sinar cikgu pun lupa apa nama dia. Sinar, bukan. Sinar 7 dan juga sinar bias ke? Bukan. Sinar biasan. Sinar biasa? pantulan. Sinar pantulan. Okay, betul. Ya, sinar pantulan. Okay, pandai. Contohlah sinar 7, maksud dia pergi. Dia pergi macam mana cahaya dia. Sinar 7 daripada cahaya matahari ataupun objek yang ada cahaya. Okay, so sinar 7. Kemudian bila tersentuh dengan cermin, dia akan bentuk V macam ni. So dia akan jadi sinar pantulan. Okay, pandai. So ini ingat nanti kan bila soalan macam ni, awak hanya tulis ini saja, lukiskan saja. Boleh faham? Cikgu bagi awak yang ni sinar 7 dengan sinar pantulan supaya awak ingat balik. Kalau dia tanya awak apa nama dia, sinar 7 ataupun sinar pantulan, baru bagi tahu jawapan dia. Kalau tak, just lukiskan sahaja. Okay, so jawapan dia yang ini saja. Anak panah ni, bentuk yang ni saja. Yang lain ni cikgu bagi tahu awak apa benda dia supaya awak faham. Okay, cikgu pergi soalan seterusnya. Tapi you are wasting your time. Okay, soalan seterusnya. Soalan 22. Okay, uji diri 22. Yeah, you are really wasting your time. Yang ni last soalan last. Okay. So kita habiskan ni, boleh kita habis bab ni lah. Okay, so kemudian nombor 1, Raja di bawah menunjukkan satu fenomena yang berlaku disebabkan oleh satu prinsip cahaya. Okay, so apakah nama prinsip cahaya ni? Nampak tak? Yang ni adalah ikan tersebut. Kemudian orang ni nampak ikan ni berada dekat sini. Bayang-bayang ikan tersebut ataupun image ikan tersebut. So apakah prinsip cahaya ni? Kita panggil sebagai?
Tembus. Bukan? Ya, ingat tak macam yang cawan lepas tu straw tu dia macam keadaan terbengkok ataupun sudu tersebut jadi bengkok. Macam tu. Aten aja. Ini adalah disebabkan oleh ya. Siapa yang panggil teacher? Sinar lurus. Sinar? Bukan. Apa? Cahaya? Bergerak lurus. Bukan? Cahaya bergerak lurus yang tadi tu untuk kita teropong. Nampak cahaya tu. Ini bukan. Ini maksud dia nak tangkap ikan ni. Okey macam ni. Dia nak tangkap ikan ni. Kemudian dia nak tangkap ikan ni kan. Kemudian kan perasan dia nampak image ikan tu berada di atas permukaan air. Padahal ikan tersebut dekat sini. Jadi kita namakan ni sebagai apa? Cahaya apa ni? Tengok balik. Ingat balik yang tadi yang hari tu kita letak cawan. Kita letak cawan tu dalam tu ada air. Kemudian cikgu letakkan sudu dalam tu. Kemudian bila kita nampak bayang-bayang bukan image sudu tersebut dalam air, kita nampak macam seolah-olah dia terbengkok. Inilah macam itulah dia punya contoh. Dia bengkok. Nampak tak? Kita nampak ini adalah asal ikan tersebut. Tapi orang ni nampak ikan ni dekat sini. Nampak tak? Dia nak cucuk ikan ni kat sini. Dia nak tangkap ikan ni kat sini. Tapi padahal ikan tersebut di sini. So kita panggil sebagai unmute lah balik Justin. Cuba unmute balik. Tak boleh? Cahaya boleh dibiarkan? Ya, cahaya boleh dibiaskan. Jadi dia adalah pembiasan cahaya pandai. Okey, pembiasan cahaya. Oops, dia nak ambil. Pembiasan cahaya. Ya, pembiasan cahaya pandai. Okey, pembiasan cahaya. Okey. Ingat balik pembiasan cahaya maksud dia image tersebut kita nampak seolah-olah dia bengkok. Okey, dia bengkok. Okey, B. Nyatakan satu fenomena lain dalam alam semajadi yang disebabkan oleh prinsip cahaya seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Okey, sekarang ni bagi cikgu contoh lain selain daripada contoh di atas. Yang kita nampakkan dia image terhasil pada cahaya. Pembiasan cahaya. Baru je tadi kita jawab soalan objektif tadi. Lurus. Bukan? Fenomena. Satu fenomena. Apa tadi? Yang tadi tu pelangi. Ya, pelangi. Betul. Pelangi. Okey, pembentukan. Okey, tambah situ pembentukan. Pembentukan pelangi. Okey, sebab pelangi terbentuk daripada pembiasan cahaya. Okey, pembiasan cahaya. Okey. Boleh ingat lain kali ini pembentukan pelangi adalah satu fenomena lain lah. Okey, selain daripada image yang dihasilkan oleh ikan tersebut dalam air. Okey. Cik Syavinesh tak ada Tak ada. Internet dia tak ada kot. Tak apalah. Sekejap ada, sekejap. Cikgu rakam juga nanti dia akan tengoklah dekat YouTube. Adam pun tak ada cikgu. Adam ada lah. Tu Adam. Dia tak Ada bagi tunjuk gambar je. Dia tak bagi tunjuk gambar dia je. Okay. So kemudian soalan nombor 2. Soalan yang last sekali Okay. Yang ni seorang murid ingin menghasilkan pelangi dalam bilik sains dengan menggunakan prisma kaca. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okay. So ni lampu sudu. Ingat tak hari tu cikgu ajar awak? Okay macam ni Prisma kaca ni, okay, dia boleh tunjukkan warna yang ada pada dalam cahaya. Macam sekarang ni kan kita nampak cahaya warna kuning saja, betul tak? Macam cahaya matahari pun kita nampak warna kuning, betul tak? Ataupun warna putih, okay? So kita nampakkan itu adalah cahaya. Tapi sebenarnya dalam cahaya tu warna dia adalah warna pelangi, warna rainbow. Merah ada, warna orange ada, kuning dan semualah sampailah warna biru. Okay? So maksud dia dekat sini, okay, macam sekarang ni awak tak nampak warna tersebut dekat cahaya, betul? Kita hanya nampak warna kuning ataupun warna putih saja, warna cahaya. Tapi prisma kaca ni dia boleh biaskan. Okay, dia boleh biaskan warna pelangi tersebut jika cahaya ni dikenakan pada prisma kaca. Okay, boleh faham? Jadi nanti, okay, so kita
cikgu explain tadi tu so cikgu harap korang faham. Maksud dia cahaya yang kita nampak adalah warna putih ataupun warna kuning. Kita tak nampak warna asal cahaya tersebut. Okay, tapi bila kita letakkan cahaya tersebut kena dekat permukaan prisma kaca, dia akan biaskan warna pelangi pada skrin putih. Okay, pada skrin putih. Ingat, sebab tu cikgu kata dengan awak, bila kita pasang lampu ataupun pada siang hari, awak boleh nampak semua benda berwarna. Tapi bila cuba awak duduk dekat tempat yang gelap, tak ada cahaya, awak akan nampak benda tu warna hitam dan juga warna putih. Kerana cahaya yang mewarnakan semua objek. Okay, kita boleh nampak objek tersebut. Okay. So dia kata sini, apakah pemerhatian yang dapat dilihat di atas skrin putih apabila cahaya putih dihalakan ke arah prisma kaca? Okay, pemerhatian dia tadi macam saya cakap, kita akan nampak apa? Okay, kita akan nampak satu spektrum cahaya. Nama dia spektrum. Apa tu spektrum? Maksud dia penghasilan cahaya daripada inilah lampu suluh tu. Spektrum tu maksud dia warna-warna tu. Okay, boleh? So jawapan dia awak kena jawab spektrum. Spektrum. Okay, kena gunakan perkataan tersebut. Okay, so jawapan sini satu spektrum cahaya. Cikgu ulang sekali lagi. Spektrum tu maksud dia, okay, warna yang dihasilkan iaitu warna pelangi tu ada 7 warna dalam sinar lampu tersebut. Okay, kita panggil sebagai spektrum. Okay, spektrum. Okay. So kemudian nombor 2 dia suruh awak lukiskan sinar cahaya yang bergerak melalui prisma kaca. Okay. So bila cahaya daripada lampu suluh dibiaskan pada permukaan prisma kaca, okay, so yang terhasil cahaya yang tersinar, terbias daripada prisma kaca ni, awak akan lukis dia bengkok sedikit. Okay, bila dia masuk dia akan lurus macam ni. Awak pastikan dia lurus. Okay, kemudian awak buat sinar tuju dia kat mana. Okay, kemudian ini nanti awak bengkokkan sedikit ke bawah. Dan kena letak ada 7 garisan menandakan 7 warna pelangi. Boleh faham? So awak letak macam ni saja. 1, kemudian 2, macam tu . Macam ni. Okay. So macam ni saja. Okay. Awak tuliskan lepas ni, ini 1 ni terus line dia ada 7. Menunjukkan ada 7 warna pelangi. Okay. Yang ni kita panggil sebagai semua ni satu spektrum cahaya. Yang ni. Ini adalah satu spektrum cahaya. Boleh? Okay, ini adalah satu spektrum cahaya. Kita nampak satu je warna dia. Itu warna putih atau warna kuning. Satu spektrum cahaya. Kemudian kita halakan pada prisma kaca, dia akan pecah menjadi warna pelangi. Sebab dalam cahaya tu ada warna macam ni, warna pelangi. Okay, so cikgu harap korang faham ini untuk soalan prisma, tentang prisma kaca. Okay? Okay. So, soalan ni adalah soalan terakhir. Okay, soalan terakhir. Jadi cikgu harap korang faham. Ada soalan tak? Macam yang tak faham ke? Ada yang korang tak faham ke? Ada lagi? Faham. Faham apa? Faham semua? Saya faham. Faham. Okay. So lepas ni, okay, kita dah habis bab ni iaitu bab 6. Minggu depan cikgu akan masuk bab 7. Jadi cikgu nak awak mahir dalam bab ni . Okay. So nanti kalau cikgu buat ujian lepas ni, cikgu suruh awak jawab sendiri. Supaya nak tengok awak faham ke tidak. Okay. Boleh? Boleh. Okay, so itu saja untuk kelas hari ni. Bye. 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 Bye cikgu. Okay. Jumpa lagi. Bye. Jumpa hari Jumaat. Okay. Hari Jumaat. Bye. Bye.